بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta taufik, yakni kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam majlis ilmu seperti rutin mingguan kita. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung malam ini tajuk yang terakhir. InsyaAllah malam ini kita akan buat kesimpulan tajuk sifat berkata bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan habiskan malam ini untuk kita masuk tajuk baru bulan depan, iaitu prinsip ataupun dia panggil teras yang kedua daripada 6 teras dalam sistem kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 6 teras, 6 rukun iman. Kita dah settle teras yang pertama yang paling penting. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikah. Baik, kesimpulan malam ini tuan-tuan, sambung muka surat 20 itu akan sambung. Dan mustahil, dan mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala bisu. Di situ bermula dalil wajib ada sifat kalam bagi Allah Ta'ala itu baharu alam. Dan firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklimah. Di situ kita akan bincang supaya kita clear tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan kita yang agak keliru ataupun agak blur macam mana Allah bercakap dengan Nabi Musa. InsyaAllah malam ini clear. Kadang-kadang kita tergambar di minda kita, kita tergambar di fikiran kita bagaimana percakapan dan pertuturan Allah Ta'ala dengan Nabi Musa AS. Apa yang digambarkan, apa yang tergambar di minda kita, kita tergambar Nabi Musa mendengar perkataan Allah Ta'ala. Itu salah. Itu yang kita nak clearkan malam ini. Menurut pegangan mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, apa maksud Nabi Musa AS mendengar perkataan Allah Ta'ala? Itu paling penting tuan-tuan. Kita punya pegangan kita tersendiri, iaitu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Al-Imam Abi Musa Al-Ash'ari. Baik, sebelum kita sambung penutup ini, kita clearkan balik. Dia ada beberapa topik kecil, beberapa subtopik dalam sifat perkata yang kita mesti clear. Yang pertamanya, makna sifat perkata. Itu sangat penting. Kalau kita clear makna sifat perkata, insya-Allah kita faham apa makna Nabi Musa AS bercakap dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, pembahagian. Kita akan sebut sekali lagi pembahagian sifat perkata. Sifat perkata yang kita bincang ini termasuk di dalam bahagian yang mana? Ada 4 pembahagian sifat perkata, tetapi kita sebut kat tuan-tuan, kita bincang dengan tuan-tuan hanya 2 daripada 4 sifat perkata yang asas. Baik. Topik yang ketiga, kita bincang juga tuan-tuan bulan lepas, iaitu fungsi ataupun function sifat perkata. Dia ada fungsi, dia ada peranan yang tersendiri setiap 6 ataupun 7 sifat ma'ani. Sifat perkata ini dia ada peranan dia. Dia ada fungsi dia. Dan kita tahu apa fungsi, apa bidang tugas sifat perkata. Sifat perkata ini kita kena tahu bidang tugas dia merakumi ke semua 3 aspek. Tahu? Kita akan ulang sekali lagi. Baik, 3 ni tuan-tuan,
tiga topik kecil ini ataupun subtopik ini untuk kita clearkan perbincangan dalam tajuk kalam Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Yang pertama ialah makna. Kita sebut tiga topik kecil tadi, tiga subtopik itu. Pertamanya makna, yang kedua pembahagian, yang ketiga fungsi. Kalau tuan-tuan faham ketiga-tiga benda ini, settle modul ataupun kita panggil tanggungjawab kita untuk mengenal, untuk tahu, untuk cakna, peduli tentang satu daripada 13 sifat yang ada pada Allah yang bernama perkata. Apa dia tuan-tuan perkata? Kita ulang secara ringkas sahaja. Sifat perkata yang ada pada Allah ini merujuk kepada kemampuan, keupayaan. Bahasa mudah kita menggunakan bahasa untuk mudah tuan-tuan faham ialah keupayaan ataupun kemampuan Allah Ta'ala berkata-kata yang ada di zat Allah Ta'ala. Sifat ini berada di mana? Qaimatun fi zatihi Ta'ala. Itu standard. Tiap-tiap sifat ma'ani itulah dia punya makna. Dia mulakan dengan makna yang hampir sama. Sifatun wujudiyatun qaimatun bi zatihi Ta'ala. Semua sifat ma'ani dia mulakan dengan makna yang sama. Satu sifat yang jenis ada, tu ciri pertama. Ciri yang kedua, qaimatun bizati ta'ala. Ada ini di mana? Qaimah, yang ada di zat Allah Ta'ala yang tidak boleh bercerai tangga. Maknanya yang tidak boleh terasing dengan zat Allah Ta'ala. Sifat perkata dia tidak boleh terasing dengan diri Allah Ta'ala. Dia melekat, ni bahasa kita. Mudah faham, dia melekat di diri Allah Ta'ala. Itu bahasa mudah saja. Melekat macam mana tu, tunggulah kita tengok. Dia tidak boleh, tu makna qaimah, dia tidak boleh bercerai tangga dan terasing dengan zat Allah Ta'ala. Baik, jadi kesimpulan tuan-tuan sifat perkata ini apa dia? Keupayaan untuk berkata-kata yang ada di diri Allah. Ini dia panggil perkata yang ada di diri Allah Ta'ala. Keupayaan untuk Allah berkata-kata yang ada di diri Allah Ta'ala. Tapi ingat, dia antara ciri dia ialah dia tidak ada suara dan huruf. Dia hanya keupayaan. Kalau suara dan huruf itu bukan sifat perkata, tetapi itu dia panggil lafzi. Yang kita sebut kat tuan-tuan, ada 4 pembahagian kalam yang kita sebut 2 sahaja. Asasnya ada 2, detailnya ada 4. Kalau detail lagi dia bukan 4. Ada hadisun nafsi, ada kalamu, ada ma hasala bimasdari, lebih kurang 6 ada. Jadi asalnya ada 4. Ciri dia, kita ulang sekali lagi tuan-tuan, makna ini kita baru duk bincang makna, kita recall balik, kita refresh balik makna dia. Keupayaan, kemampuan untuk berkata-kata yang ada di zat Allah Ta'ala. Tapi ingat ciri dia, dia tidak ada suara dan huruf. Lagi statusnya qadimun, bukan baharu. Bermakna qadim, dia tidak ada mula. Sifat perkata ini yang ada di zat Allah Ta'ala, dia tidak ada mula. Kalau ada mula, itu dipanggil baharu. Macam kalam lafzi, statusnya ialah baharu, bukan qadim. Saya baru bercakap tuan-tuan, sebab tu status percakapan saya ini bukan qadim tapi baharu. Kenapa? Kerana ada mula. Itu dipanggil baharu. Hadis merujuk kepada ada mula. Macam kita tuan-tuan, kita ni ada mula. Ciri manusia tuan-tuan, kita dah sebut selalu konsep pengenalan manusia, dia hampir sama konsep dia dengan pengenalan Allah Ta'ala. Ciri pengenalan manusia dengan ciri pengenalan Allah Ta'ala hampir sama konsep dia, cuma ciri saja berbeza. Apa ciri kita nak kenal? Saya nak kenal tuan-tuan, salah satu ciri ialah saya akan tanya tuan-tuan bila mula ada. Saya tak tanyalah, Tuan Haji bila mula ada? Kasar sangat. Saya kata, Tuan Haji umur berapa? Umur berapa tu saya nak tahu. Tuan Haji bila mula ada di dunia ini? Saya Ustaz umur 45. Bermakna tuan-tuan mula ada di dunia ini 45 tahun. Kenapa tuan-tuan statusnya baru? Kerana tuan-tuan dulunya tidak ada. 45 tahun yang lampau, tuan-tuan mula timbul. Mula Allah jadikan tuan-tuan. Status kita tuan-tuan bukan qadim tapi baharu. Allah Ta'ala sifat perkata yang ada di zat dia ialah
Qadim, tidak ada mula. Tak boleh tanya bila mula ada sifat perkata di diri Allah Ta'ala. Tidak boleh bertanya soalan itu. Kenapa? Kerana dia, si ciri yang ada pada sifat perkata, dia tidak ada mula. Wujudun kidamun. Kita dah lepas kidam. Tapi ciri kita berbeza. Saya sebut di awal tadi, konsep sama, ciri beza. Konsep kita, tuan-tuan, apa dia? Sama-sama konsep nak kenal manusia, kena melalui metodologi apa? Kena ciri. Saya nak kenal tuan-tuan, saya tanya salah satu daripada ciri yang saya nak kenal tuan-tuan. Saya nak collect maklumat daripada tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, Tuan Haji nama apa? Dapat nama. Allah Ta'ala nama apa? Allah, nama dia. Kita tahu, kan konsep sama. Ada nama, kita ada nama, Allah ada nama. Saya tanya lagi, Tuan Haji mula bila berada di presiden sebelah ini? Kenapa? Kerana itu ciri yang saya nak kenal tuan-tuan. Baru Ustaz 10 tahun baru saya berada di Putra ini. Oh, 10 tahun. Baru ada di sini. Lepas tu tanya pula Tuan Haji. Tuan Haji ni asal mana? Kenapa dia tanya asal? Kerana asal mana itu tuan-tuan, ciri kita, dia mengambil ruang. Berhajat kepada tempat untuk kewujudan kita, untuk keberadaan kita. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Sebab itulah tuan-tuan akan tanya, Ustaz duduk di taman mana? Ustaz asal di mana? Kenapa duk tanya soalan sama? Kerana dia nak tahu itu ciri untuk kenal kita. Dan ciri mengenal Allah Ta'ala, tuan-tuan, hampir sama konsep dia. Apa dia? Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat untuk kewujudan diri dia. Qaimun. Dah lepas kita belajar wujud, kidan, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadi, qiyamu binafsih. Ada dua makna qiyamu binafsih. Apa dia makna dia? Allah ini tidak berhajat kepada tempat. Dan Allah tak berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Ada dua makna qiyamu binafsih. Ada dua makna. Jadi konsepnya sama, tetapi cirinya berbeza. Kita berhajat pada tempat untuk kewujudan kita, untuk keberadaan kita, tapi Allah tidak berhajat kepada tempat untuk keberadaan diri dia. Allah ni ada, tapi dia tak berhajat pada tempat untuk keberadaan diri dia. Serta tuan-tuan, satu makna. Status dia qadim, ciri dia tidak ada suara dan huruf, makna dia, makna sifat perkata keupayaan atau kemampuan untuk berkata-kata. Yang ada di mana? Yang ada di diri Allah Ta'ala. Serta tu makna dia. Yang kedua tuan-tuan, pembahagian. Kenapa saya sebut ini, recall balik tuan-tuan, kenapa kita nak bincang malam ini, penutupnya ialah kita nak bincang tentang gambaran ulama tutup ataupun penulis kita ini tuntut dengan Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Kita nak faham perkataan mana yang Allah guna, yang kita nak bahas. Adakah lafzi? Adakah yang jenis ada suara? Nabi Musa AS mendengar. Ya. Apa yang Nabi Musa dengar? Itu kita nak bincang. Baik itu tuan-tuan kena faham dulu makna sifat perkata. Yang kedua tuan-tuan, yang kita nak bincang, satu topik yang kedua apa dia? Pembahagian kalam. Kalam ni tuan-tuan mengikut metod ataupun gaya, style penulisan tokoh yang penting di Nusantara ini, yang nama dia ialah Pak Dail. Dia agak berbeza. Dia punya metod penulisan dia dan cara dia perterjemahan. Pak Dail ini tokoh yang sangat-sangat berpengaruh dalam dunia akidah, dunia ilmu kalam ini, antara orang yang mempelopor di dunia di Nusantara tuan-tuan. Sebab Nusantara ni Melayu. Walahanya dia berada di Mekah, dia mengajar di masjid di Mekah. Tapi dia popular ni, saya sebut ni, gaya penulisan dia dan cara dia punya panggil tajdid, dia reform dalam bab penterjemahan. Dia bahagikan kepada 4. Tetapi saya nak sebut 2 asas tuan-tuan, 2 saja. Pertama, kalam ini tuan-tuan, pertama dinamakan kalam nafsi, kalam ismi. Kita recall balik apa yang saya sebut ada bulan 2-3 minggu lepas. Bahagian yang pertama tuan-tuan, kalam ismi. Tuan-tuan tak ingat tak apa. Bukan penting ingat, tapi faham. Target kita, tujuan kita, objektif kita ialah faham, bukan ingat. Tapi kalau tuan-tuan ingat, lagi faham, itu power lah. Itu very very powerful lah. Ini memang genius lah. Dua-dua boleh. Tapi yang paling penting tuan-tuan faham, tak perlu ingat. Ismi ni apa dia tuan-tuan? Kalau kita sebut ismi, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada kalam yang kita sebut tadi, iaitu kalam sifat perkata Allah yang ada di zat dia.
bahasa ataupun term yang digunakan oleh ulama ilmu kalam dinamakan kalam ismi. Apa dia kalam ismi? Merujuk kepada sifat perkata yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang kita dah jelas makna perkata tadi. Maka sifat perkata Allah Ta'ala inilah pembahagian pertama tuan-tuan dinamakan kalamun ismi. Merujuk kepada ismi itu merujuk kepada sifat perkata yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dan yang kedua tuan-tuan yang saya sebut 3 minggu lepas, yang keduanya ialah asas yang keduanya ialah kalam lafzi. Dia ada dua lagi. Dia ada kalam masdari. Dia ada kalam apa lagi? Kalam masdari. Dia ada hadis nafsi kita dah sebut. Kalam apa lagi? Betul, kalam masdari kan. Kalam masdari, kalam nafsani kalam nafsani. Kita dah sebut. Asas kita nak sebut asas dulu tuan-tuan. Nafsani biar dulu, masdari biar dulu. Tuan-tuan akan faham dua ni pun sebenarnya. Masdari pun simple, nafsani pun simple saja. Tapi asas tuan-tuan faham, satu ismi merujuk kepada perkataan Allah, yang keduanya kalam lafzi. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada perkataan yang ada suara dan ada huruf. Itu lafzi. Macam saya bercakap, tuan-tuan dengar suara dan tuan-tuan boleh tulis. Ada huruf, maknanya huruf. Huruf tu dia, apa makna huruf menurut ilmu kalam? Huruf itu dia panggil pattern. Huruf itu dia panggil design. Itu dia merujuk kepada design. Tu huruf A. Huruf alif, itu dia merujuk pada design. Itu dia panggil huruf. Suara saya ini yang bergerak di dalam gelombang udara ini tuan-tuan, apabila tuan-tuan dengar, maka tuan-tuan boleh faham. Kenapa? Kerana dia mengandungi huruf. Tuan-tuan boleh tulis. Itu dipanggil kalam lafzi, yang ada suara, dan suara itu pula mengandungi huruf yang boleh dieja ataupun ditulis. Itu dipanggil kalam lafzi. Maka status kalam lafzi ni tuan-tuan, dia baharu bukan qadim. Baru mula bercakap, maka dia panggil baharu, etc. Ini asal dia tuan-tuan. Ada pun tambahan lagi, dua lagi, itu tambahan saja. Apa dia tambahan tuan-tuan? Ni tak perlu tuan-tuan ingat. Kalau tuan-tuan dah biasa dengar, dah biasa belajar, memang tak ada masalah. Apa dia? Satu lagi ialah nafsani, dan satu lagi masdari. Ma hasala bi masdari itu biarlah. Nafsani ni tuan-tuan begini, kita faham di diri kita. Ini sebagai tambahan saja. Tuan-tuan dah faham dua benda itu, cukup dah. Tuan-tuan faham apa dia? Sifat perkataan ada pada Allah. Yang kedua tuan-tuan faham kalam lafzi. Kerana dua ini menjadi asas kepada kita untuk memahami sifat perkataan ada pada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita tergambar di minda kita, Nabi Musa alaihissalam mendengar perkataan yang dituturkan oleh Allah Ta'ala. Dia terkeliru dengan kalam lafzi. Sedangkan Nabi Musa mendengar kalam ismi yang ada pada diri Allah Ta'ala, bukan kalam lafzi. Ini yang kita nak betul-betul clear. Lafzi dengan ismi. Lafzi ciri dia ada suara, ada huruf, statusnya ialah baharu. Sifat perkata, keupayaan berkata-kata, kemampuan berkata-kata yang ada pada diri Allah, cirinya tidak ada suara, tidak ada huruf, statusnya ialah qadim. Sekejap lagi tuan-tuan akan clear. Nabi Musa bercakap ini, Nabi Musa mendengar ini. Apa yang Nabi Musa dengar? Nabi Musa dengarnya ialah sifat perkata. Bukan Nabi Musa dengar lafzi, kalam lafzi. Kerana lafzi itu baharu dan dia bukan sifat. Sifat yang berada di diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perkataan. Okey. Jadi begini tuan-tuan. Sebelum saya sebut dua lagi, nafsani dengan masdari, saya nak bagi tuan-tuan lagi jelas. Sifat perkata, tuan-tuan, saya pernah sebut di 2 minggu lepas. Apa yang saya sebut, sifat perkata yang ada pada diri Allah Ta'ala. Ciri pertama tuan-tuan, sifat perkata ini dia panggil sifat yang ada. Sifat wujudi. Ada di mana? Ciri kedua, ada di diri Allah Ta'ala.
Sebab itu dah saya sebut 2 minggu lepas, ciri konsep ada, wujudi. Konsep ada ni tuan-tuan, ulama kita bagi formula, ada 2 ciri konsep wujudi. Yang kita selalu sebut, kullu mawjudin yasihhu an yusma, boleh apabila tiap-tiap benda ada ini. Ciri pertamanya, konsep wujudi, ciri pertama tuan-tuan, dia sah ataupun mungkin untuk didengar, boleh untuk dengar kerana dia benar ada. Ciri yang kedua, dia sah ataupun mungkin untuk lihat. Ini penting. Sebab apa saya bawa ni tuan-tuan? Untuk tuan-tuan nak clearkan proses Nabi Musa mendengar perkata Allah Ta'ala. Apabila sifat perkata itu termasuk dalam konsep wujudi, termasuk dalam sifat perkata, termasuk dalam sifat perkata ini termasuk dalam kategori wujudi, kategori benda yang betul-betul ada di zat Allah Ta'ala, maka benda yang betul-betul ada ni tuan-tuan, kita dah ingat di minda kita, mesti ada 2 ciri. Ciri pertama, dia sah untuk dilihat. Ciri kedua, dia sah untuk didengar. Kita boleh mendengar tuan-tuan sifat perkata yang ada pada diri Allah. Mendengar apa? Bukan suara. Mendengar apa? Bukan huruf. Mendengar sifat perkata. Inilah yang kita sebut tuan-tuan, dia ada perbezaan dengan apa? Perbezaan dengan keupayaan yang Allah beri kepada kita sekarang. Sekarang ni tuan-tuan, pendengar kita, sifat pendengar kita, dia hanya connect dengan suara. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan pendengar ini, fungsi dia hanya berfungsi dengan suatu benda yang ada suara. Kalau tidak ada suara tuan-tuan, kita tidak boleh dengar. Sekarang ini di dunia. Tetapi Allah boleh buka hijab. Itu dia panggil makna hijab. Kita sebut banyak kali tuan-tuan sebelum ni, apa makna buka hijab. Makna buka hijab, Allah buka hijab mata kita, Allah buka hijab telinga kita. Apa makna buka hijab? Maknanya Allah memberi, menjadikan pendengaran kita luar biasa daripada kebiasaan yang Allah berikan di dunia. Biasanya Allah beri di dunia ini, kita hanya connect dengan suara. Telinga kita tuan-tuan, telinga tuan-tuan tak mampu nak mendengar tubuh saya. Telinga tuan-tuan sekarang ini tak mampu nak mendengar diri meja ini. Tuan-tuan hanya boleh dengar ketukan suara yang keluar daripada meja. Oh, suara meja boleh dengar. Saya tanya Tuan Haji boleh dengar tak meja? Bolehlah Ustaz. Macam mana nak dengar? Cuba Ustaz ketuk. Saya bukan suruh dengar suara ketukan. Saya suruh Tuan Haji dengar meja ini. Nak dengar macam mana meja? Dia pun tahu. Lepas tu kata boleh dengar, saya dengar suara meja. Itu suara. Saya bukan nak suruh dengar suara, saya nak dengar diri meja. Ini bukan diri meja, ini suara lahir daripada ketukan. Apabila ketuk, keluar suara. Dan tuman ini keluar suara. Dan suara itu bergerak dalam gelombang udara ini tuan-tuan. Itu ciri udara, kita pernah sebut. Yang tuan-tuan, sekarang ini tuan-tuan, Allah Ta'ala tak benar, tak jadikan pendengaran tuan-tuan untuk dengar diri meja. Diri saya tuan-tuan tak boleh dengar. Tuan-tuan boleh dengar suara yang keluar daripada mulut saya. Macam mana tuan-tuan diri saya ini tuan-tuan tak boleh dengar? Kenapa? Allah tak buka hijab. Tetapi boleh dengar ataupun tidak diri saya? Ya, boleh dengar. Kenapa? Kerana diri saya ini dia termasuk wujudi, benda ada. Apabila benda ada tuan-tuan, yasihu yura wa yusma', sah untuk dilihat dan sah untuk didengar. Makna sah itu apa dia? Boleh. Apa makna boleh? Kalau Allah buka hijab, maka nampak. Tapi kalau benda amrun i'tibar, yang benda yang hanya boleh faham, tak boleh nampak. Buka hijab pun tak boleh nampak. Buka hijab pun tak boleh nampak. Macam tinggi, rendah, bulat. Buka hijab pun tak boleh nampak bulat. Nampak fizikal diri yang tahajud. Baik, sebab itulah tuan-tuan, sekarang ini kita tak mampu nak mendengar diri Allah. Tak mampu mendengar sifat perkataan ada pada Allah. Kenapa? Kerana Allah tak buka hijab. Tetapi di syurga nanti, ketika itulah Allah buka hijab pandangan kita. Kita nampak diri Allah. Kita nampak sifat yang ada pada diri Allah. Sifat ma'ani yang ada 7. Tapi sifat
salbiyah tak nampak. Sifat salbiyah tak nampak. Kenapa? Karena dia amrun i'tibari, dia bukan wujudi. Tu bagi clear. Sekarang ni kita tak dengar dan tak nampak, tapi boleh ke tidak? Ya boleh. Kenapa? Karena dia benda ada. Kita boleh nampak sifat perkataan ada pada diri Allah, dan kita boleh dengar sifat perkataan ada pada diri Allah. Kenapa? Kerana dia benda yang ada. Dia panggil wujudi, benda yang betul-betul ada, yang sah, yang mampu, yang boleh dilihat sekiranya Allah buka hijab. Maka tuan-tuan dah clear apabila faham benda ni. Kenapa clear? Apa? Nabi Musa alaihissalam, Allah membenarkan dia, Allah berizin kepada dia untuk apa? Untuk mendengar sifat perkata yang ada pada Allah, bukan ada suara, bukan mendengar suara. Kerana sifat perkata Allah, dia tidak ada suara, dia tidak ada huruf. Quran yang ada suara, ada huruf, kita baca Quran. Itu bukan sifat perkata Allah, Quran itu. Baik, settle tuan-tuan, boleh. Kita nak berhenti 8.30, dah nak 8.30. Baik. Dua lagi saya ekspreskan kerana kita masa nak tamat. Apa yang saya nak ekspreskan ada dua lagi tuan-tuan, nafsani dan masdari. Apa nafsani? Nafsani begini tuan-tuan, plan. Tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan nak bercakap. Tuan-tuan nak bercakap, apa tuan-tuan plan? Dia panggil, kalau dalam kitab lama dia kata cadang nak bercakap. Tuan-tuan bertemu dalam kitab Baqarah, kitab Faridah, dia kata cadang nak bercakap. Prepare. Tuan-tuan plan awal untuk bercakap. Susun dalam minda ini susunan patah perkataan. Aku akan cakap 8.36, aku angkat tangan, Ustaz, stop, insya dah. Tu dia plan awal. Duduk ready ni, tak nak berhenti lagi orang tua ni. 8.36 aku cakap. Dia bercakap, tak bercakap, tapi dia plan dalam minda dia, menyusun patah perkataan, menyusun idea dia dalam minda itu. Cadang prepare nak bercakap itu dipanggil kalam nafsani. Itu mudah-mudahlah. Yang terakhir tuan-tuan, kalam masdari. Apa dia kalam masdari? Bahasa mudahnya kalam masdari ini, kalau tengok di kitab tua, payah. Bahasa mudah kitanya ialah proses untuk bercakap. Bukan percakapan. Cakapan itu lafzi. Lahir suara saya ni tuan-tuan lafzi. Sebelum saya bercakap, saya susun dulu. Apa topik yang aku nak cerita? Ada 3 subtopik. Pertamanya apa? Keduanya apa? Ketiganya apa? Apabila keluar, itu bukan lagi nafsani, itu nama lafzi. Tuan-tuan dah dengar suara saya. Tuan-tuan dah boleh tulis apa yang saya ucap. Itu bukan nafsani, itu bukan ismi, tapi itu lafzi. Tetapi kesemuanya ini tuan-tuan, dia berasas dan bertunjankan ismi. Oleh kerana saya ada ismi, saya ada sifat perkata, dan saya plan untuk berkata-kata, dan saya terus berkata, ketiga-tiga itu asas di mana? Asas di sifat perkataan ada pada saya. Maka last sekali apa tuan-tuan? Masdar ini proses. Kalau kita ni tuan-tuan, kita nampak di kita, proses kita ini, dia kena ada alat. Bukan senang tuan-tuan nak dengar ni. Dia ada alat proses untuk keluarnya perkataan ini. Apa alat-alat asas kita? Alat asas kita untuk bercakap tuan-tuan, dia mesti ada. Pertamanya ialah, ni asas saja. Kita tak sebut minda. Minda tak sebut. Asasnya kita kena alat apa asas? Yang pertamanya ialah lidah kita ada. Yang keduanya peti suara. Kalau tak ada peti suara tuan-tuan, tak lahir juga. Ini alat sokongan sebelum lahirnya lafaz, sebelum lahirnya suara yang mengandungi huruf. Itu asas dia. Kena ada lidah, kena ada suara, dan yang ketiga last sekali, kemahiran. Sebab tu tuan-tuan, dia kena ada kemahiran. Kemahiran apa? Kemahiran untuk bertutur, kemahiran mengolah lidah kita dengan mulut kita. Ini tambahan. Sebab itulah orang telo, ada yang telo, ada yang tak fasih. Kenapa? Kerana alat dia tak sempurna. Kerana alat dia tak sempurna, walaupun peti suara dia cantik, tetapi saraf lidah dia problem, menyebabkan dia ada problem untuk bercakap.
Itu kita. Dipanggil apa proses untuk cakap, tuan-tuan? Dipanggil kalam masdari. Tetapi tuan-tuan, yang paling asas tuan-tuan ingat balik, tambahan itu tak apa, tak ingat. Yang asalnya ialah dua, kalam ismi dan kalam lafzi. Baik, saya penutup dia lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula dalil wajib ada sifat kalam bagi Allah Ta'ala itu baharu alam. Ini dalil penutup dia, dalil mana bukti yang kata wajib Allah Ta'ala ni. Dengan makna apa wajib? Dengan makna mesti Allah ini bersifat dengan sifat yang bernama perkata di diri dia. Mana dalil? Baharu alam. Alam yang kita duk nampak di depan mata kita ni sebagai bukti, sebagai dalil bahawa Allah ini bersifat dengan perkata. Dan firmanullah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, artinya telah berkata-kata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata dengan makna. Ni makna apa berkata-kata dengan Nabi Musa ini? Ni akan sebagai tu dengan makna apa? Pasti betul-betul Allah berkata direct dengan Nabi Musa, bukan melalui orang tengah, bukan melalui Jibril alaihi salam. Tidak, Nabi Musa ini dia bercakap direct dengan Allah tanpa melalui orang perantaraan Jibril alaihi salam. Ini dipanggil akan sebagai berkata-kata. Apa makna dia? Dengan makna apa dia berkata-kata ni? Dengan makna menhilan oleh Allah. Apa makna menhilan? Allah izinkan telinga Nabi Musa, Allah buka hijab telinga Nabi Musa alaihissalam untuk mendengar sifat perkata yang ada pada diri Allah Ta'ala. Bukan mendengar suara, bukan mendengar huruf. Allah mengizinkan, ni menhilang dengan mana? Menizin oleh Allah Ta'ala akan hijab daripada Nabi Musa, dan diberi dengar akan dia, akan Nabi Musa, akan kalamnya, akan sifat perkata yang ada pada diri Allah. Yang mana? Yang sifat perkata itu statusnya yang qadim, yang tidak ada mula. Bukanlah Allah Ta'ala mula berkata-kata kemudian diam, ya Allah. Bukan sebagaimana kita faham. Bercakap berhenti. Nabi Musa, tanggalkan kasut kamu wahai Musa alaihissalam sebelum kamu naik ke bukit Tur Sina. Berhenti sekejap. Lempar tukak pula. Berhenti. Bukan bercakap macam kita bercakap, macam saya bercakap dengan tuan-tuan. Sekejap berhenti, sekejap bercakap. Sekejap cari idea, cari idea. Tu teknik mencari idea. 2-3 saat. Adalah teknik public speaking ni. Tu cari idea. Ni bukan lancar, tak ada titik tu. Itu memang power lah, tak ada titik. Cakap tak berhenti. Betul-betul lancar idea dia mengalir. Jadi bukan makna percakapan kita dengan Allah Ta'ala begitu. Bukan. Nabi Musa bercakap dengan Allah dengan makna dia mendengar sifat perkata yang ada pada diri Allah. Dengar dengan telinga dia. Allah buka hijab sehingga boleh dengar. Ini yang kata mu'jizat. Bukan karamah. Karamah kita itu apa? Wali Allah. Karamah ni tuan-tuan, kita ni termasuk saya. Tuan-tuan, karamah. Orang panggil wali Allah. Karamah itu perkara yang luar biasa berlaku di kalangan wali Allah, dia panggil karamah. Tu karamah. Ini penting tuan-tuan, supaya pegangan kita betul. Kadang-kadang kita pegang tak kena. Apa yang tak kena kita pegang Nabi Musa bercakap ni macam kita bercakap dengan kita, kawan kita. Tak, itu bukan Nabi Musa bercakap mendengar lafzi, tapi mendengar ismi. Bukanlah Allah Ta'ala mula bercakap kemudian diam, ya Allah, kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Sifat perkataan yang ada pada Allah ni tuan-tuan, dia tidak ada mula, dia sentiasa ada. Kita tak boleh dengar, tak boleh nampak. Jangan kata kita nak nampak sifat perkataan yang ada pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh nampak ada sifat perkataan ada pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nampak. Saya tak boleh nampak sifat perkataan yang ada pada saya. Cuma saya tahu saya ni ada sifat perkata yang boleh bercakap ni, boleh berkata-kata ni, boleh menyusun idea ni. Tu. Kerana Allah Ta'ala sentiasa, yakni sentiasa bersedia untuk berkata-kata. Tu di mana? Dan harus bagi Allah Ta'ala menjadikan dan menadamkan tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkannya. Ini mudah saja tuan-tuan. Bermula dalilnya, jika tiada harusnya, nescaya bertukar hakikat mungkin itu jadi wajib.
Ini bab haruh ni. Bab haruh ni mudah sajalah. Sesuatu benda yang bukan mustahil, bukan wajib, dia panggil harus. Bukan perkara mustahil, bukan perkara wajib, harus. Harus suatu benda Allah Ta'ala nak buat dan nak menadamkan. Jika tiada harus, nescaya bertukar hakikat, mungkin itu jadi wajib. Kalaulah Allah Ta'ala tak, status kita ini Allah Ta'ala boleh buat dan boleh nak menadam bila-bila. Kalau tak harus, dia jadi wajib. Wajib Allah Ta'ala buat kita, maka tak wajib. Allah Ta'ala buat kita, tak wajib. Allah Ta'ala nak menadam, nak mematikan kita ni, tak wajib. Tu. Kalau wajib, dia jadi bertukar hakikat. Jika tiada harus, nescaya bertukar hakikat, mungkin itu jadi wajib. Ataupun jadi mustahil. Dan bertukar hakikat, mungkin itu mustahilnya. Maka apabila mustahil bertukar hakikat mungkin itu, nescaya tetaplah harusnya bagi Allah Ta'ala pada menjadinya benar-benar harus atau meninggalnya benar harus. Ini mudah saja. Baik. Wallahu alam. Soalun masuk tajuk baru tuan-tuan. Macam mana? Ini bahasa dia lah. Bahasa tua. Macam mana percaya dengan malaikah? Ini mudah tuan-tuan. Ini saya sebut 2-3 minggu lepas. Masuk tajuk yang kedua, maka kita express. Dia mudah saja. Macam mana beriman dengan malaikah, macam mana beriman dengan kitab, macam mana beriman dengan hari kiamat. Cuma kita tekankan sikit macam mana beriman qada dan qadar. Dan yang keduanya ialah macam mana beriman dengan nabi. Dua tu saja kita akan fokus. Hal lain dia mudah saja. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kita dah insya. Cuma saya nak sebut sikit tuan-tuan perkataan sahabat-sahabat kita, walaupun dah insya sekarang ni, saya sebut sikit saja, ringkas saja. Ini berkaitan dengan fiqh. Detail je tuan-tuan akan belajar dalam kitab fiqh lah. Tanya tuan guru kita yang mengajar kitab fiqh. Berkenaan dengan status tuan-tuan dah boleh solat Jumaat. Bila mula? Dah diluluskan kan? InsyaAllah tuan-tuan ni dah naik pangkat surau tuan-tuan. Bukan naik pangkat masjid, naik pangkat dibolehkan untuk mendirikan solat Jumaat. Jadi ini panduan asas tuan-tuan, sebab asasnya di dalam fiqh ataupun di dalam apapun ilmu, asasnya sebelum kita buat, sebelum implement, mesti kita tahu. Kena tahu sebelum implement. Kalau tidak, dia akan jadi kita hantam sembrono. Ini menjadi kesalahan dari segi dalam agama. Hantam sembrono. Jadi kita tuan-tuan dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dia syarat untuk mendirikan Jumaat agak ketat, agak rigid, lebih ekstrim. Sebab tu saya nak cerita kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat, mesti kita ambil qaul yang lain. Itu yang saya nak sentuh sedikit ringkas. Saya sentuh dulu tuan-tuan menurut mazhab kita Syafi'i, kemudian saya akan sentuh tuan-tuan nak implement menurut mazhab Hanafi. Baik. Mazhab Syafi'i tuan-tuan, qaul yang muktamad memang tidak boleh untuk mendirikan Jumaat. Dia agak ketat. Sebab itulah kadang-kadang majlis agama Islam kita, bukan kadang-kadang, memang banyak dia menggunakan pendapat mazhab lain. Terpaksa menggunakan pendapat mazhab lain. Tapi kita kena tahu, supaya kita nak kena buat, sebelum tuan-tuan buat, tuan-tuan kena clear ID kita, identiti kita. Aku buat ini menurut pendapat mazhab mana? Etika dia, itu dipanggil tata kelolanya, kita kena tahu. Memang kita kena belajar tata kelola menurut mazhab ini, tapi dia tidak ada beza banyak. Sebab itu saya nak sebut ringkas saja. Mazhab kita tuan-tuan, dalam satu Korea tidak dibenarkan berbilan-bilan Jumaat. Ini saya sebut dia agak rigid, dia agak ekstrim, dia agak ketat undang-undang. Mazhab kita Syafi'i. Syafi'i ini memang dia antara 4 mazhab Syafi'i paling komplit, paling detail, paling dia panggil berat. Sebab tu majoriti dalam dunia ini tuan-tuan, majoriti pengikut follower yang paling ramai adalah mazhab kita Syafi'i. Dia paling lengkap. Tetapi boleh untuk kita bertukar apabila tempat yang rigid, kita boleh bertukar. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-tuan, dalam satu Korea ini bukan satu taman, bukan satu presin, bukan satu kampung, bukan. Satu Korea ini sekarang ini, kalau dulu lain, sekarang ini dia panggil persempadanan Korea ini dibuat oleh pihak autoriti. Sekarang ini di negara kita dia ada pihak autoriti, Majlis Agama Islam bertanggungjawab untuk apa tuan-tuan? Untuk pecah sempadan Korea. Dia macam SPR juga. Majlis Agama Islam dalam bab ini, dalam bab Jumaat, dia sama konsep
bidang tugas dengan SPR, bab mengundi. Dalam bab Jumaat, tugas Majlis Agama Islam pecah sempadan Qaryah. Asal kita tuan-tuan, sekarang ini dia tidak boleh lagi menjadi kayu ukur. Dalam kitab-kitab lama tuan-tuan, kitab-kitab asal kita, ada garis panduan. Setiap Qaryah itu dipisahkan oleh, ada border dia, ada sempadan dia. Tapi sudah tidak menjadi kayu ukur sekarang ini. Sekarang ini, pihak autoriti, dia pindah Qaryah dia mengikut keperluan dan maslahat dia. Dia tidak mengikut asal. Asal dia tuan-tuan, satu Qaryah dengan satu Qaryah lain ini dipisahkan oleh bukit bukau, dipisahkan oleh sungai. Sebab tu dia ada tempat yang tidak boleh diguna lagi kayu ukur ini. Dipisahkan oleh padan yang luas antara Qaryah satu dengan Qaryah dua. Ada padan, dah tak boleh satukan Qaryah. Ini dua Qaryah berbeza. Ada sungai, sana Qaryah lain, sini Qaryah lain. Itu asal dia. Settle tuan-tuan. Qaryah tak apa, itu bukan bidang kita, ini bidang pihak berautoriti. Nak ceritanya satu Qaryah ini dibenarkan satu masjid saja. Satu tempat, dia tidak masjid. Satu tempat mendirikan Jumaat. Dan Jumaat dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan tidak diwajibkan di masjid. Kalau tempat tu tak muat, maka dibawa di padan. Kalau dewan besar, dibawa di dewan. Dia tak wajib buat di surau, tak wajib buat di masjid. Dia hanya wajib buat tempat apa dia? Tempat perhimpunan Qaryah. Maksudnya ada di kalangan penduduk di situ. Bukan bawa tempat yang tidak ada penduduk. Tak. Memang penduduk di situ ada dan buat di padan atau buat di dewan besar. Tak wajib di masjid. Sebab itulah dia, mazhab kita, dia tidak boleh berbilan Jumaat. Melainkan ada dua sebab saja. Dan dua sebab ini tuan-tuan jangan berlaku. Sebab itu kebanyakan kita pecah sempadan, bukan pecah sempadan. Ya betul, pecah sempadan bukan kerana dua sebab ini, kerana sebab lain. Sebab tu dia tidak ikut mazhab kita. Kita cerita mazhab kita dulu. Dia dibenarkan tuan-tuan dua sebab. Sebab pertama apa dia? Sebab pertama, berlakunya satu tempat itu tuan-tuan, dia bukan jauh, bukan. Cuma ada qaul yang mengatakan jauh, tapi kita nak sebut yang umum, yang qaul muktamad saja. Satu sebab yang boleh untuk berbilan-bilan Jumaat. Maksud berbilan tuan-tuan, satu Qaryah ada 3 tempat Jumaat, ada 4 tempat Jumaat. Contoh tuan-tuan, Qaryah tuan-tuan ini bawah Presiden sebelah, contoh saja. Presiden sebelah ada 5 tempat Jumaat, contoh. Sepatutnya Presiden sebelah hanya satu saja. Kalau qaul muktamad, satu saja. Tapi kita sebenarnya berlaku sampai 5. Kenapa? Karena tak muat tempat kecil. Itu alasan kita. Baik, alasan yang dibenarkan untuk buat banyak, pertamanya alasan apa dia tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i? Kalaulah tempat itu ada jamaah, dan jemaah ini dia berlaku permusuhan antara jemaah satu Qaryah ini, mereka ni tak boleh untuk bertemu pada satu tempat, akan berlaku perang. Baru boleh buat Qaryah, baru boleh buat jemaah lain. Gen bermusuh ni sampai tahap tak boleh bertemu nak solat. Dalam solat pun kalau bertemu berperang dalam masjid, maka boleh dibenarkan mazhab Syafi'i untuk buat Qaryah lain. Sebab tu. Baik, kita ringkaskan tuan-tuan, kita nak ringkaskan. Kita tak, sebab kedua biar. Baik, cerita begini. Kita nak ringkaskan. Mazhab kita tak boleh, maka kita nak bolehkan. Saya nak sebut 2 benda. Pertama tuan-tuan, berkaitan dengan syarat untuk tuan-tuan bina mendirikan Jumaat. Satu. Yang kedua saya nak sebut berkaitan status surau masjid. Sebab apa? Sebab biasanya kalau tuan-tuan buat Jumaat, tuan-tuan akan solat tahiyatul masjid dan tuan-tuan akan niat apa dia? Niat masjid ni apa? I'tikaf. Ini yang kita nak clearkan. Sebab tu saya nak sebut 2 benda. Pertama tuan-tuan, clear. Syarat untuk bina, syarat untuk dirikan Jumaat menurut mazhab kita, satu Qaryah, satu Jumaat. Tidak boleh berbilan. Kalau berbilan tuan-tuan, yang sah hanya pertama. Satu saja yang sah kalau berbilan. Satu Qaryah itu ada 4 berbilan. Yang mana sah? Satu saja. Dikira yang awal takbir dulu, Allahu Akbar. Dalam 4 itu takbir presiden sebelah inilah yang sah. Yang lain lambat takbir.
Ini qaul mu'tamad, ini mazhab kita Syafi'i. Maka tuan-tuan, settle yang pertama. Pertama ini tak boleh buat. Yang kedua, apa yang kita nak sebut? Yang kedua kita nak sebut status surau dan status masjid. Baik, begini, kita dah tak boleh nak buat mazhab kita, maka kita nak buat juga tuan-tuan. Banyak kan tuan-tuan tengok di mana-mana qaryah berlaku berbilan ni. Di mana saja mereka mengamalkan pendapat mana tuan-tuan? Pendapat mazhab lain. Nah, ini kita kena clear. Mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi dia boleh berbilang-bilang. Yang kedua tuan-tuan, Hanafi apabila dia simple, Hanafi ni lebih simple. Satu boleh berbilang, yang kedua status surau dan masjid apabila tempat itu didirikan Jumaat menurut Maliki dan Hanafi, dia auto bertukar jadi masjid. Menurut pegangan mazhab Hanafi dan Maliki. Maknanya tuan-tuan boleh buat Jumaat di sini menurut mazhab Hanafi, dan ingat tuan-tuan boleh tahiyatul masjid dan tuan-tuan boleh niat i'tikaf. Tetapi dia ada etika dia. Itu saya nak sebut last sekali, ada etika. Inilah yang jarang kita dengar. Sebab kita tidak terdedah dengan pengajian 4 mazhab. Sebab tu para ulama kita, kenapa dia sangat tekankan, buatlah dulu kalau boleh mazhab Syafi'i, kalau tak boleh baru tukar. Kenapa dia sangat tekankan beramal dulu mazhab Syafi'i walaupun mazhab lain boleh? Kenapa dia tekan sangat suruh buat mazhab Syafi'i? Tak boleh, tidak ada ruang baru kita tukar mazhab lain. Kerana tuan-tuan, dia ada etika untuk berpindah kepada mazhab lain. Dia ada 6 syarat perpindahan mazhab lain. Dan kita ni tuan-tuan, 6 syarat kita tak tahu. Paling penting saya nak cerita satu je kat tuan-tuan. Paling penting untuk nak mengesahkan ibadat kita. Apa dia tuan-tuan? Satu daripada 6. Satunya ialah kita mesti niat taklid mazhab Hanafi sebelum tuan-tuan buat. Tak niat tak sah. Kenapa? Kerana identiti tuan-tuan tak perlu niat. Tuan-tuan besar dulu, balik tuan-tuan tak pernah niat, aku ni bertaklid mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana kita memang ikut pegangan mazhab kerajaan. Di Nusantara semua mazhab Syafi'i. Tak perlu tuan-tuan niat. Tetapi kalau tuan-tuan nak bertukar kepada mazhab lain, tuan-tuan kena niat. Niat apa? Aku ikut pendapat mazhab Hanafi. Bila nak niat tuan-tuan? Sebelum tuan-tuan buat. Jangan buat dulu baru niat. Aku semai Jumaat lepas ikut Hanafi. Bila niat? Malam ni. Mana boleh? Hanafi kata mana boleh? Contoh sajalah. Hanafi pun tak terima. Buat ini bukan macam aku, dia kata. Aku lain. Syafi'i kata, mana boleh? Aku pun tak terima. Aku, dia kata, tak boleh buat berbilang Jumaat. Hanafi kata, ya, aku boleh. Tapi dia tak telitah pun ikut aku. Hanafi pun reject, Syafi'i pun reject kita. Tak ada siapa pun terima kita. Itu bahaya ibadat kita. Jadi sebelum tuan-tuan telitah, sebelum tuan-tuan niat, aku ni ikut mazhab Hanafi. Boleh semai Jumaat tepat berbilang, dan boleh niat tahiyatul masjid ikut mazhab Hanafi. Tapi kalau tuan-tuan tak terlitah, tak boleh niat tahiyatul masjid kerana mazhab Syafi'i dia tak naik auto. Tempat yang dibuat semai Jumaat tuan-tuan menurut mazhab Syafi'i, dia tidak auto bertukar status, tidak. Jangan semai tahiyatul masjid di surau yang buat Jumaat kerana dia tidak sah. Tapi kenapa orang buat juga? Itu tanda tuan-tuan mazhab lain. Clear tuan-tuan. Kita terutama tuan-tuan yang berada di wilayah persekutuan, memang banyak pendapat Hanafi yang dipegang. Dia orang tak ceritalah, dia orang tahu tuan-tuan alim. Tuan-tuan kata, kenapa dia orang tak cerita? Dia orang nak cerita apa? Tuan-tuan tak tanya. Dia orang ingat rakyat jemaah yang berada di wilayah persekutuan ni dah alim semua. Tak payah cerita mazhab mana. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan selamat berjumaah. Bila mula? Bulan depan. Dah mula dah. Jumaat dekat ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.